Baju ah. Tu tekon ni. Ni kipas. Kipas dah sejuk. Alright. Mana yang lain ni? Sampai lagi. InsyaAllah. Kita buka pengajian kita malam ni dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram ashabul izam sya'ulahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak kuat mic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bada islamu ghariban wa sya'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, silakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia serta izin daripada Allah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung pembahasan berkenaan hukum poligami dan hikmah pensyariatannya. Hari itu kita bahas berkenaan hukum poligami, di mana asal hukum poligami adalah harus. Asal hukumnya harus berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maksudnya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil, Surat 60, 60, 61, 62 kan? Wa in khitum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim,
Apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka kahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan yang lainlah. Sama ada kamu kahwin 2, 3 ataupun 4. Ini dia punya dalil lah. Dalil dibolehkan kita untuk lelaki lah. Untuk lelaki saja berpoligami. Jadi hukum poligami, hukum asalnya harus. Tetapi dia ada hukum-hukum lain. Setelah hukum harus, pertama sunat, yang kedua makruh, yang ketiga haram. Sunat ini apabila seorang lelaki mulakan isteri yang lain, mana tak memadai dengan seorang isteri. Seorang yang tidak memadai dengan seorang isteri, atau apabila isteri pertama sakit atau mandul, sedangkan suami menginginkan anak. Suami juga merasakan dia mampu berlaku adil terhadap kedua-duanya, si pertama, kedua atau ketiga lah. So hukum poligami hukumnya adalah sunat. Kenapa? Kerana terdapat maslahah situ. Kemudian yang kedua makruh. Hukum poligami makruh jika semata-mata untuk hiburan. Tanpa ada sebarang keperluan lah. Nambah si seorang lagi tanpa ada keperluan apa-apa, sekadar nak sonok-sonok ataupun hiburan semata-mata. Apatah lagi suami tadi sanksi untuk keupayaan dia berlaku adil. Dia pun tak yakinlah boleh berlaku adil atau tidak di kalangan isteri dia. Disebabkan oleh ketidakmampuannya lah. Sebab kemampuannya kurang, pendapatan pun kurang, jadi tak mampu berlaku adil. Jadi kahwin ni hanya semata-mata nak sonok-sonok je lah. Jadi hukumnya makruh. Kenapa? Kerana berlaku tanpa sebarang keperluan yang boleh membawa kepada berlakunya kemudaratan pula kepada pasangan tadilah apabila tidak berlaku adil. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kalau kita ragu-ragu, mana sanksi, tidak yakin, hanya sekadar kata nafsu semata-mata, hanya sekadar nafsu, keinginan, tapi dari segi kemampuan kurang, dan kemungkinan tidak mampu berlaku adil, jadi lebih baik tinggalkanlah. Sebab Nabi kata ba'da ima yaribuka ila ma ila yaribuka. Tinggalkan suatu benda yang ragu pada suatu benda yang tak ragu. Kemudian yang ketiga haram. Ketiga, hukum poligami jatuh haram. Macam mana jatuh haram, tuan-tuan? Apabila seorang lelaki merasa ragu atau yakin tak mampu berlaku adil sekiranya berkahwin lebih daripada seorang, dia ragu ataupun yakin, langsunglah. Pertama yang kalau makruh tadi dia ragu, kalau haram ni dia ragu atau yakin. Yakin tak mampu berlaku adil. Tak mampu berlaku adil. Sekiranya berkahwin lebih pada seorang perempuan, sama ada disebabkan oleh kefakiran dia fakir, kelemahannya, atau tak yakin dapat mengelakkan diri daripada cenderung kepada mana-mana isteri, atau bersikap inaya, maka hukum poligami hukumnya haram. Maka jatuh hukum haram, tuan-tuan. Kalau seandainya dia tak mampu atau memang dia yakinlah tak mampu berlaku adil, kemudian dia pun orang kata dari segi kemampuan pun tak ada lah, kan, hanya kata banyak pendapatan pun tak cukup, ataupun mungkin cukup-cukup makan je. Antara dia suami isteri tu cukup-cukup makan je, kan. Lepas tu ada anak pula ada berderet pula, mungkin 7 orang, 8, 10 orang anak. Okay, ada 10 orang anak, kan. Jadi dia punya kerja pun tak tentu arah, kerja pun tak tetap. Kejap ada kerja, kejap tak ada kerja. Relax kat rumah lebih banyak daripada bekerja. Kalau dia relax kat rumah tapi duit masuk setiap bulan tu, okey juga lah.
Kan? Ni lepak kat rumah tapi duit tak masuk-masuk. Keluar je duit. Jadi dia maknanya membebankan diri sendiri ataupun istilah kita tu menarik kobau jantan istilah kita kan. Dia dah tak mampu tapi nak try lah kita istilah kata try. Sebenarnya kahwin ni dia tak boleh nak try kan gitu. Ada pula main try je tu kan. Boleh ke tak boleh kan? Try and error lah macam tu. Baik. Baik. Atau bersikap inaya maka hukum poligami tadi hukumnya haram tuan-tuan. Dia jatuh hukum haram lah. Tapi perkahwinan tu kalau berlaku perkahwinan tu sah lah. Walaupun hukumnya haram, walaupun hukumnya makruh, tapi kalau in case kalau dia berkahwin juga, perkahwin tu tetap sah lah perkahwinan tu kalau cukup syarat perkahwinan. Dia rukun nikah ada berapa rukun nikah? 5 rukun nikah kan? Mesti ada pengantin lelaki, mesti ada pengantin perempuan, lepas tu mesti ada wali, kemudian ada saksi, lepas tu ada ijab kabul, ada sirah ataupun ijab kabul. Kalau kelima-lima rukun itu ada tuan-tuan, maka pernikahan tetap sah walaupun dalam kategori haram. Maknanya boleh menginaya sama ada menginaya diri sendiri, merosakkan diri sendiri, ataupun mungkin boleh merosakkan rumah tangga dia sendiri. Isteri yang sedia ada, anak-anak sedia ada dan sebagainya. Boleh tuan Sekali lagi, hukum haram. Hukum haram apabila seorang lelaki merasa ragu atau yakin tidak mampu berlaku adil sekiranya perkahwin lebih daripada seorang perempuan, sama ada kerana kefakiran dia, ataupun kelemahan dia sendirilah, dan tak yakin dapat mengelakkan diri daripada cenderung kepada mana-mana isteri atau bersikap inaya, maka hukum poligami tadi haram. Hal ini demikian boleh menimbulkan kemudaratan kepada orang lain, bukan orang lain dia sebenarnya, diri dia sendiri pun mudarat juga. Kalau sebut dalam kitab ni kemudaratan pada orang lain, tapi sebenarnya bagi saya bukan mudarat pada orang lain juga, diri sendiri pun mudarat. Diri sendiri pun susah nanti. Akhirnya mungkin terpaksa disebabkan dia tak mampu, maka dia akan terpaksa berhutang, pinjam kawan, pinjam alung, pinjam tu, pinjam ni dan sebagainya. Sebab apa? Tak mampu, tak nak survive kehidupan dia. Lepas tu rumah pula sewa, bukan rumah sendiri. Lepas tu nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar bil tu, bayar bil ni, macam-macam benda nak bayar. Pendapatan pun tak tetap. Jadi bawa beban lah, membebankan diri sendiri, tapi tak payah gitu. Jadi hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, yaqul la darara wala dirar. La darara wala dirar. Tiada kemudaratan dan tidak boleh melakukan perkara yang memudaratkan. Tak ada kemudaratan dan jangan memberikan mudarat. Tak boleh memberikan mudaratan pada orang lain, pada diri sendiri dan sebagainya. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Maksudnya bila jika kamu bimbang tak akan berlaku adil di antara isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Itu kalau ada hamba lah. Ni hamba pun tak ada. Sihat. Hamba pun tak ada. Zaman sekarang mana ada hamba. Yang demikian adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman itu. Baik, kemudian wajib diketahui tuan-tuan, sekiranya seseorang berpoligami dalam dua keadaan terakhir. Mana dua keadaan terakhir itu? Makruh haram kan? Makruh dan haram. Okey. Perkahwinan tersebut kan tetap sah. Akad perkahwinan tetap sah. Okay. Ia menghalalkan pergaulan, mewajibkan pemberian mas kahwin, nafkah dan sebagainya. Walaupun poligami dalam keadaan ketiga adalah haram, ia hanya berdosa tetapi tidak membatalkan akad. Dia tidak berdosa tapi
Dan dia tidak membatalkan akad. Mana akad terus berlaku lah. Perkahwinan tetap sah. Dan bolehlah didaftarkan perkahwinan tu. Daftarkanlah di pejabat agama. Mana perkahwinan tu telah berlaku. Dan juru nikah pun memang juru nikah yang iktirafkan. Juru nikah yang telah dilantik oleh pihak berkuasa. Macam tu. Bukan juru nikah cikai punya juru nikah. Bukan cikai juru nikah. Tapi juru nikah yang dilantik oleh pihak pemerintah. Lepas tu wali pun memang wali yang betul. Dan perempuan tu pula bukan isteri orang. Perempuan bukan isteri orang, memang masih single lagi. Sama ada anak dara ataupun masih ibu tunggal. Dia tak ada hubungan lagi dengan bekas suami dia. Maka perkahwinan itu tetap salah. Persoalannya keadilan apa yang dituntut terhadap isteri-isteri? Okey, apakah keadilan yang dituntut terhadap isteri-isteri ini? Kalau ada 2 isteri, 3 isteri, 4 isteri dan sebagainya. Kan diperintah supaya kita berlaku adil. So, adil macam mana? Keadilan yang diwajibkan pada lelaki yang berpoligami ialah keadilan dan persamaan nafkah. Keadilan dan persamaan nafkah. Dan nafkah ni biasanya ditentukan oleh mahkamah. Dalam konteks kita di Malaysia ni, kalau kita nak poligami, mestilah ada keputusan mahkamah. Dan hakim biasanya dia dah tentukan dah. Dia dah tentukan dah. Untuk isteri pertama, berapa nafkah sebulan. Untuk isteri kedua, bakal isteri kedua, berapa sebulan. Kalau dah ada 2 nak tambah 3, mam. Dah ada 2 nak tambah 3. Untuk bakal isteri ketiga ni pula, berapa nafkah sebulan. Jadi mahkamah dah tetapkan dah. Senang kan? Macam tu. Tapi kalau nikah di luar negara, kadang dia tak tetapkan. Contoh nikah di Thailand. Nikah di Thailand. Kadang Thailand dia tak tetapkan. Berapa nafkah isteri pertama, nafkah isteri kedua. Terpulanglah kat kau lah. Berapa kau nak bagi isteri pertama, isteri kedua. Bagi pasangan-pasangan, ada laki-laki yang berpoligami, berkahwin di negara jiran lah. Biasanya keputusan dia tak ada. Kalau nikah di negara jiran, mana ada masuk mahkamah? Tak ada. Kalau nikah di negara jiran, tak ada masuk mahkamah. Contohlah nikah di Thailand, terus pergi nikah lah. Terus pergi nikah. Dia tak ada masuk mahkamah. Kalau di Malaysia ni, mesti kena masuk mahkamah dulu. Bila masuk mahkamah, hakim akan panggil isteri pertama dulu. Akan ada perbicaraan dengan isteri pertama. Dah selesai dengan isteri pertama, baru dipanggil bakal isteri yang kedua. Kalau dah ada 2 isteri, akan selesaikan dengan 2 isteri dulu. Okey, jadi 2 isteri. Boleh? Okey. Nak tambah seorang lagi cawangan. Tambah cawangan ketiga. Jadi mahkamah akan tentukanlah. Mana untuk isteri pertama, kedua berapa sebulan. Untuk isteri ketiga berapa sebulan. Itu dalam konteks kita Malaysia, mahkamah Malaysia ni memang dia dah tentukan macam tu. Kalau mahkamah kata untuk isteri pertama 500 bulan. Isteri kedua 400 bulan. Isteri ketiga, bakal isteri ketiga ni 200 bulan. Terimalah, memang nak keputusan mahkamah. Itu adil pada pandangan hakim. Adil pada pandangan hakim. Kerana isteri pertama ni mungkin dia dah lama. Jasa dah banyak. Lepas tu anak pula ada lagi. Nak sebaiklah anak kan. Sedangkan bakal isteri yang pertama ni belum kahwin lagi. Anak pun tak ada lagi kan. Macam tu. Baik. Jadi berpoligami dan persamaan nafkah ini bergantung pada mahkamah lah. Kemudian tempat tinggal pun juga biasa mahkamah yang tentukan tempat tinggal. Kalau ada 2 rumah senang tuan. Rumah pertama ada, rumah kedua ada. Dah beli rumah. Rumah pertama ada, kedua-dua dah beli. Senang kan? Mana isteri pertama tinggal rumah ni, bakal isteri kedua akan tinggal rumah tu. Dia kuat sangat kan? Dia berdengung-dengung. Kemudian giliran bermalam. Giliran bermalam ni ke
biasanya ditentukan oleh mahkamah di atas persetujuan di antara ketiga pihak. Isteri pertama, isteri kedua, bakal isteri kedua dan juga suami tadilah. Maka mahkamah akan tentukan berapa. Untuk gelaran tu macam mana? Contohlah 2 malam di rumah isteri yang pertama. Lepas tu 2 malam di rumah isteri yang kedua. 2 malam seterusnya pada isteri rumah yang ketiga. 2 malam seterusnya pusing balik. Rotate boleh lah, dia pusing tu. Malah ada 3 orang. Kalau 4 orang, 4 kali rotate lah. 4 kali lah pusingan tu. Isteri pertama 2 malam, isteri kedua 2 malam, isteri ketiga 2 malam, isteri keempat 2 malam. Dia pusing balik tu, berpusing balik. Itulah. Ada yang kata seminggu pun ada. Isteri pertama 1 minggu. Isteri kedua 1 minggu juga. Lepas tu pusing balik. Isteri pertama 1 minggu. Isteri kedua 1 minggu. Ni di atas persetujuan kata bakal suami tadi, persetujuan suami tadi dengan isteri pertama, isteri kedua. Persetujuan mereka lah di mahkamah. Kalau setuju seminggu dah balik. Lepas tu seminggu dah lesap. Seminggu balik, seminggu lesap. Mana pergi seminggu lagi? Rumah isteri kedua lah. Kalau ada 3 isteri, 3 seminggu lagi, lesap lagi. Rumah isteri ketiga pula. Macam tu. Dia berpusing lah tu. Sanggup pun tak sanggup. Kalau sanggup, boleh lah. Kan? Kemudian, pergaulan yang baik, akhlak yang baik dengan kedua-dua isteri ataupun 3 isteri, 4 isteri dan sebagainya, dan menunaikan kewajipan yang lain terhadap isteri. Sementara keadilan daripada sudut kasih sayang tidak menzahirkan kezaliman terhadap seseorang daripada isteri, tidaklah termasuk keadilan yang mesti diperoleh oleh para isteri. Nampak? Kasih sayang tu bab lain. Kasih sayang ni mana yang suami tadi lebih cenderung, itu tak diambil kira. Yang diambil kira ni, keadilan ni ialah dari segi nafkah, keadilan dari segi tempat tinggal, keadilan giliran bermalam, pergaulan yang baik. Okey? Tu keadilan macam tu lah. Macam tu. Tapi keadilan, suami ni mana yang lebih yang dia sayang? Isteri pertama ke, isteri kedua ke? Mungkin di kalangan 3 isteri tadi, mungkin dia lebih sayang, cinta lagi kan? Kecenderungan dia. Jadi benda macam tu lain kira. Tu tak ada mikir lah. Keadilan tu tak ada mikir. Macam Nabi kan? Nabi kan ada ramai isteri. Siapa yang paling Nabi cinta? Iaitulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kan Aisyah ni dikahwini ketika dia masih anak dara lagi. Sedangkan yang lain ni boleh katakan semuanya pernah berkahwin lah. Maknanya ibu tunggal. Kebanyakan begitu ibu tunggal. Okey. Jadi kecintaan Nabi ni lebihlah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala. Okey, dalam bab kecintaan ni, kecenderungan lebih cinta ni, tu bab lain. Dia tak dikira dalam bab keadilan tu. Tak kisahlah mana lebih cinta pada dia sayang. Kerana pasal cinta ni sukar nak dikawal lah macam tu. Tapi kalau ada segi macam nafkah dia, lain lah. Kalau 2 rumah, 2 lah dia punya daging dia. Okey, bulan ni kata kita makan daging, beli daging, ataupun minggu ni beli daging. Mana kena 2 rumah lah. Ya ni rumah ni 2 kilo, rumah ni 2 kilo. Tak dapat beli 2 kilo je dah. Mestilah beli 4 kilo kan. Kalau ada 4 isteri ni, mana rumah pertama 2 kilo. Minggu ni kan. Rumah kedua 2 kilo. Rumah ketiga 2 kilo. Kompak 2 kilo. Jumlah berapa kilo tu? Mana? 2 kilo je. Itu di atas persetujuan lah. Boleh di atas persetujuan kepada 4 isteri tu. Takut nanti dia berperang sudah lah. Dah duduk sekali. Biasa kadang macam tu lah. Perasaan cemburu ni. Kerana perempuan ni dia tak sunyi daripada perasaan cemburu dia. Kalau boleh orang kata duduk semeja dia bersuap dia 4 orang tu lagi lah. Bersonduk dia bersuap sama. Kau takut kau berperang dia 4 tu. Perang dunia ketiga dah. Dunia kedua dah sudah. Ni perang dunia ketiga pula tuan. Baik.
Jadi sementara keadilan daripada sudut pasangan sayang yang tidak menzahirkan kezaliman terhadap seorang isteri tidaklah termasuk keadilan yang mesti diperolehi oleh para isteri. Nampak? Ini adalah kerana manusia tak mampu menguasai hatinya dalam memberikan kasih sayang macam tu. Tak mampu. Okey? Dan pada isteri pula, janganlah orang kata minta cerai. Biasa berlaku begitu kan, Mam? Biasa berlaku begitu. Bila dongar suami nikah seorang lagi, dia dah mulalah tu. Ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Mulalah tu. Pergi mahkamah mohon cerai lah, mohon pasah lah, macam-macam lah. Itu hukumnya sebenarnya haram. Haram seorang isteri itu kalau dia telah pun dimadukan kan, dia minta cerai. Haram. Apalagi kalau memang kata suami ni tadi suami yang baik. Suami yang baik, kemudian nafkah pun bagi, duit bagi, semua setiap bulan semua dapat. Tak ada yang tak cukup, semua cukup. Tak ada rumah yang tak berasap dah, semua rumah berasap. Kalau empek isteri tu, empek berasap rumah. Boreh semua ada. Jangan boreh tak ada. Rumah si pertama ada boreh. Rumah si kedua boreh tak ada dah. Lauk ada, boreh tak ada. Takkan nak makan lauk je. Mana larat kan nak makan lauk. Mesti boreh pun makanan utama kena ada lah. So maknanya makanan utama tu macam boreh tu mesti kena ada. Kerana kita bukan hidup di New Zealand. Bukan hidup di Amerika. Amerika dia tak makan boreh. Kalau di Arab tu contoh gandum. Okey, makan utama dia gandum. Mestilah setiap rumah mesti ada gandum. Setiap rumah daripada 4 isteri tadi. Baik. Jadi kita lihat pada tadi dalam masalah kasih sayang. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kailal maili fatazuruha kal muallaqah." Dan kamu tak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh nak melakukannya. Oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau. Jangan kamu cenderung melampau-lampau, berat sebelah pada isteri yang kamu sayangi, sehingga kamu biarkan isteri lain seperti benda yang tergantung. Sehingga biarkan isteri pertama tu seperti benda tergantung di awang-awangan. Tak ditengoklah. Ataupun kata tak adil. Rumah isteri pertama, rumah isteri kedua contohnya ialah isteri muda. Rumah isteri yang kedua biasanya 4 hari. Rumah isteri pertama 2 hari je. 2 hari je kan. Tak adil lah gitu. Mestilah balance lah sama. Kecuali lah kalau seandainya isteri pertama tu dia tak kisah. Dia bagikan harinya kepada isteri yang kedua. Kerana ada isteri Nabi ni seperti Zainab kan. Zainab ni dia dah tua. Jadi dia berikan hari dia tadi kepada Sayyidatina Aisyah. Dia berikan hari dia. Sepatutnya malam tu, contohnya malam tu bersama dengan Rasulullah Zainab. Tapi Zainab disebabkan dia ni dah tua, maka dia bagikan harinya kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi makna persetujuan dia. Dia rela macam tu, dia tak kisah pun. Ni isi pertama tak rela, aku tak rela lah. Aku 2 hari je. Sedangkan isi kedua 4 hari. Ataupun isi yang ketiga ada seorang lagi. Dia pun dapat 2 hari je. Isi pertama 2 hari, isi kedua 4 hari, isi ketiga 2 hari. Tak tally dah tu, tak balance lah. Tapi kalau seandainya isi pertama dengan ketiga tadi tak kisah, dia memang dia bagi hari dia kepada isi yang kedua. Tu tak apa. Ni tak ada bagi pun, tak ada perjanjian apa-apa pun. Tak ada nak bagi apa-apa, tiba-tiba dia dapat 2 hari je. Isi kedua 4 hari. Isi ketiga 2 hari juga. Tak balance kan? Jadi maknanya jadi tak berlaku keadilan kat situlah. Terus bolehlah pergi mahkamah kan, minta supaya hari itu sama, jangan minta cerai. Biasa perempuan ni kalau dia tak dapat apa yang nak tu, dia mula minta cerai apabila dia dimadukan. Contohlah isteri pertama, dia tak dapat hari dia, dia mulalah ataupun nafkah tak cukup, dia mulalah mengamuk.
mengamuk atau kemudian pergi mahkamah minta cerai, ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Sepatutnya buatlah perbincangan dulu. Kalau di pejabat agama ni dia ada unit runding cara rumah tangga. Contohlah hari pertama dia tak dapat hari yang sepatutnya. Pergilah runding cara. Panggillah seorang lagi isteri tu. Kena buat perbincangan lah kenapa tak sama. Jangan dia bergaduh sudah kat runding cara tu. Ada juga sampai bergaduh. Ini masalah kan. Baik, walau bagaimanapun janganlah kecenderungan hati kepada mana-mana isteri membawa kepada kezaliman dan kemudaratan. Sementara adil dari segi nafkah, hadir dari segi nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, pergaulan yang baik merupakan perkara yang boleh dilakukan oleh kebanyakan orang. Okey. Ni. Kenapa itu berlaku kan? Macam dari segi nafkah, okey, ini kebanyakan orang boleh bagi. Sama rata. Tempat tinggal boleh dikatakan sama bagilah. Kalau tak duduk rumah beli, rumah sewa lah. Okey, si pertama duduk rumah sewa di mana? Taman Arawana. Isi kedua duduk rumah sewa di mana? Di Parujaya. Okay. Isi ketiga duduk di mana? Di taman apa lagi? Nusari Bayu kan? Macam tu. Taman Nusari Baru. Tak kisahlah, sewa pun tak apalah. Janji sewa tu berbayar. Jangan duduk rumah sewa, tiga-tiga tak berbayar tu kan. Bertunggak-tunggak kan macam tu. Atau rumah pun dah mengelisah je. Bila kau nak keluar rumah dia ni? Ni dah 3 bulan dah tak bayarnya. Ataupun mungkin isteri pertama tertunggak, isteri kedua tak tertunggak pula. Isteri ketiga tertunggak. Ada juga pasal macam tu. Sebab apa? Dia kecenderungannya lebih pada isteri yang kedua. Ataupun mungkin isteri kedua ni dia pandai kontrol. Dia pandai kontrol suami dia. Dia ikat pakai, dia kata tali dondan. Dia ikat pakai tali dondan isteri yang suami ini, sampai suami ini pun tak dapat nak pergi mana-mana. Kalau balik pergi kerja pun balik rumah isteri kedua je. Jadi rumah pertama tak bertengok, isteri kedua, ketiga pun tak bertengok dan sebagainya. Jadi nak tak berlaku kat dia langgar situ lah. Jadi sementara adil dari segi nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam dan pergaulan yang baik merupakan perkara yang boleh dilakukan. Walaupun ada yang tak boleh dilakukan. Tapi sebutlah kita ni banyak ni wal muamalata. Yaqulu Allahumma hadza qismi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Nabi bersabda, dia kata selepas baginda melaksanakan keadilan dalam pembahagian nafkah dan pergaulan antara isteri-isterinya, apa kata Nabi? Allahumma hadza qismi fima amlik. Ya Allah Tuhanku, inilah pembahagianku daripada sesuatu yang aku miliki. Fala talumni fima tamlik. Maka jangan kau mencelaku daripada sesuatu yang engkau miliki, yang aku tak miliki. Sesuatu yang kau miliki yang aku tak miliki. Nampak? Jadi keadilan kita ni tak sama dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada sifat yang ada pada Allah ialah Al-Adlu. Nama Allah ada 99. Salah satu daripada nama Allah ialah Al-Adlu, adil. Betul tak? Mana Allah Ta'ala adil kepada semua makhluk dia. Siapa ada manusia, binatang, semua mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua dapat rezeki, tuan-tuan. Antara contoh keadilan Allah Ta'ala lah. Kau kafir ke, kau beriman ke, kau tak beriman ke, kau ahli maksiat ke dan sebagainya, tetap kamu mendapat rezeki daripada aku. Cuma ada yang aku redha dan ada yang aku tak redha, kata Allah Ta'ala. Baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab kasih sayang, Nabi kata ini suatu benda yang susahlah kita nak kawal. Jadi yang nak kita kena adil tadi ialah rezeki nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, pergaulan baik. Itu kena adil semualah.
Kalau masalah orang kata mana lebih si yang kita cenderung ni, mana si yang kita lebih cinta ni, ni satu benda yang suka dikawal lah. Nabi pun kata, aku pun tak mampu nak kontrol dalam perkara tadi. Kerana Nabi lebih cinta kepada Sayyidatina Aisyah berbanding dengan isi baginda Nabi yang lain. Tapi dalam bab orang kata nafkah, tempat tinggal, geram bermalam, semua dapat kan? Macam tu. Baik. Jadi maksud perkara yang engkau miliki itu ialah kasih sayang dan kecenderungan hati, kerana Nabi mengasihi Aisyah lebih daripada isteri yang lain. Nampak? Nabi lebih cinta Aisyah berbanding isteri yang lain. Baik. Kemudian apakah hikmah pensyariatan poligami? Apa hikmah itu, tuan? Apa hikmah berpoligami? Banyaklah hikmah dia. Tengok di belakang tu. Jadi pada asalnya Islam mengharuskan berpoligami dan tidak mewajibkannya. Hal ini demikian kerana Islam mempunyai matlamat yang jauh untuk menambah baik sistem kemasyarakatan. Perkara ini tidak dapat dipahami melainkan mereka berpandangan jauh. Okey, apakah hikmah poligami belakang? Pertama, untuk menjaga diri seseorang yang tidak memadai seorang isteri, untuk menjaga kesuciannya. Untuk menjaga diri seseorang yang tidak memadai seorang isteri, untuk menjaga kesuciannya. Okey, ini merupakan perkara fitrah yang sekiranya tidak dibenarkan akan menyebabkan mereka melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Gitu. Justru apabila mereka berkahwin dengan perempuan yang lain dalam keadaan yang terpelihara, mempunyai hak-hak yang wajib ditunaikan serta penghormatan yang selayaknya berpoligami adalah lebih baik daripada mereka terjebak dalam lembah perzinaan macam tu. Jadi daripada tak kahwin tadi, lebih baik kahwin. Daripada couple tu, lebih baik kahwin. Kadang ada orang ni dia ada isteri dia, lepas tu dia ada perempuan simpanan. Daripada ada perempuan simpanan, lebih baik ada isteri yang kedua kan. Bila kalau setakat perempuan simpanan ni, kalau apa-apa berlaku pun, perempuan simpanan ni dia boleh tuntut apa, tak boleh tuntut apa di mahkamah. Dia hanya perempuan simpanan, tidak ada akad nikah. Kalau ada anak pun tak boleh tuntut apa-apa. Jadi maknanya kan suami tadi kalau dia nak buang, dia buang macam tu lah. Perempuan simpanan. Lebih baik dia berkahwin. Daripada hanya menyimpan perempuan, lebih baik berkahwin. Itulah hikmah antara hikmah poligami tadi. Adakah mahkamah bagi kebenaran? Mana? Dalam kes ni adakah mahkamah bagi kebenaran? Boleh, mahkamah boleh beri kebenaran. Sebab ada satu kes, di pengalaman malam, ada satu orang, dia telah berkahwin lah, telah pun mempunyai anak. Tapi dia kerja macam saya kata tadi lah, ada kerja. Ya. Maknanya pendapatan ini memang kalau dia mohon ke mahkamah memang tidak ada kelayakan dia untuk berpoligami. Bila tak ada kelayakan ni, maka mahkamah mengatakan dia tidak boleh berpoligami lah. Jadi masalahnya timbul, saya kata tadi, untuk mengelakkan berlakunya perzinahan. Lepas tu dalam masa yang sama keinginan dia dah berada intim dah dengan perempuan simpanan dia tadi ni, sehingga lagi teruk lagi setelah melahirkan anak. Bila setelah melahirkan anak, mana dia masalah ni dia dah pernah mohon mahkamah, tapi mahkamah tolak. Mahkamah tolak disebabkan alasannya tidak berkemampuan. Tetapi dia berkemampuan daripada batinnya. Kan? Sehingga melahirkan anak. Dia dalam masalah ni macam mana jalan penyelesaiannya dan siapa yang bersalah benda ni? Tak ada. Isteri yang pertama tu memberi kerelaan sepenuhnya. Dia kena buat rayuan lah. Dia boleh buat rayuan semula. Kalau contohnya mahkamah menolak, maknanya minta supaya benda ni dibicarakan semula, mana dibuat rayuan. Yalah, maklum dah ada anak kan. Hakim pun kena fikir jugalah, dia ada anak,
Lepas tu orang kata nanti kalau sana tak berkahwin akan menginaikan perempuan itu. Mana hakim pun dia kena ambil kira jugalah dari segi sudut benda macam tu. Mungkin bicara kali pertama tu mungkin hakim lain. Bicara kedua esok mungkin hakim lain pula. Mungkin sebab hakim ni kadang dia tak sama pertimbangan dia. Hakim pertama mungkin dia tak setujulah perkahwinan tu sebabkan ketidakkemampuan dia. Kemudian dia buat rayuan. Buat rayuan, bicara kali kedua. Kemungkinan hakim lain pula. Mungkin hakim lain tadi boleh mempertimbangkan permohonan dia. Maknanya dia kena minta benda tu disebut semula lah perbicaraan tadi. Kalau susah sangat, dia kahwin tempat lain lah. Kahwin tempat lain lah, macam tu kan. Itu orang kata alternatif terakhir lah tu. Faham? Alternatif terakhir. Mana kat Malaysia pun mana? Kalau macam tu tak. Kalau tempat lain tu boleh buat. Boleh. Kat Malaysia ni boleh buat. Mana dia kalau kat tempat katalah kat Siam dia kahwin kat Siam, lepas tu dia daftarkan. Sekali dia kahwin, wali dia nikahkan, daftarkan. Boleh juga. Wali menikahkan. Nikahkan lepas tu tapi denda tu tak kena denda lah. Denda tu kena denda lah. Mana memang boleh lah nikah tu. Boleh lah nikah tu. Tapi denda akan kena denda lah. Mana yang mau menikahkan tu wali. Contoh menikahkan wali. Dia tak ada nikah tu dia pihak agama tak ada. Pihak agama tak ambil tahu. Pihak agama tak ambil tahu tentang pernikahan tu. Dan imam pun tak hadir masa tu. Yang hadir ialah wali saja. Dan itu memang wali dia. Dan ada saksi lain. Saksi lain menyaksikan pernikahan tu. So maknanya pergi mahkamah untuk pengesahan pernikahannya lah. Pengesahan pernikahan tu. Tapi mungkin ada kena denda lah. Adalah denda dia. Macam contoh kan, saya lah anak perempuan saya kan. Saya nak nikahkan anak perempuan saya kan. Saya nikahkan dulu. Lepas tu baru saya daftarkan. Mana saya kena dulu lah. Pernikahan ni tidak declare apalah. Tidak difarakkan apa semua. Tak ada farak. Kalau pernikahan tu betul-betul sah, memang kata wali tu wali yang betul, so maknanya akan didenda je lah. Pernikahan tu sah. Tapi akan didenda dan nanti besok kenalah daftarkan pernikahan tu di pejabat agama. Itu je lah. Tak payah pergi siap tak? Tak payah pergi siap Terpulang lah. Terpulang. Kalau berani, tanggung risiko. Tak? Kalau berani menanggung risiko, baiklah baik. Bolehlah macam tu. Macam tu. Ditakuti pernikahan tu tak sah tu je lah. Kalau pernikahan tu sah, tak ada masalah. Baik. Okey, hikmah poligami yang pertama tadi apa? Untuk menjaga diri seseorang yang tidak medai seorang isteri. Untuk menjaga kesuciannya. Dia merupakan perkara fitrah yang sekiranya tidak dibenarkan, akan menyebabkan mereka melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Macam tu. Macam Iman cakap tadi kan? Justru bila mereka berkahwin dengan perempuan yang lain, dalam keadaan terpelihara, mempunyai hak-hak yang wajib digunakan serta penghormatan yang selayaknya berpoligami adalah lebih baik daripada mereka terjebak dalam perkara lembah keperzinaan. Lembah perzinaan. Gitu. Apalagi kalau isteri memang ada kes. Ada kes memang isteri pertama dah memang setuju. Ada. Isteri pertama setuju. Tapi mahkamah tidak mengizinkan. Ialah ketidakkemampuannya lah. Tapi kebiasaannya kalau isi pertama setuju, kebiasaan mahkamah memang bagi kata green light je lah. Bagi lampu hijau je lah. Cuma dalam keputusan mahkamah tu dia tak sebut. Dia tak sebut untuk isi pertama berapa nafkah dia. Untuk isi kedua berapa nafkah dia. Memang mahkamah dia tak sebut. Cuma mahkamah kata dengan ini mahkamah memberi izin. Untuk pasangan ini berpoligami. Mengizin je. Dia tak akan, mahkamah dia tidak akan detailkan segi nafkah. Tapi kalau suami itu memang orang yang layak memberi nafkah, memang suami, memang mahkamah dia akan, contohlah suami itu pendapatannya contohnya 10,000 sebulan. 10,000 sebulan kan? Ada juga kadang-kadang 5,000 sebulan pun ada saya tengok. Mahkamah izinkan ada. Dia tengok suami itu pendapatannya 5,000 sebulan.
Mahkamah izinkan untuk berpoligami? Kalau yang sebelum ini saya pernah tengok lah, sebab kita pernah pendaftar kan, semalam pendaftar. Cuma yang kebanyakannya untuk kalau poligami ni kebiasaannya pendapatannya dalam 8,000 ke atas sebulan. 8,000 ke atas sebulan, 10,000 sebulan, biasa mahkamah akan beri kebenaran. Dan orang kata kat situ mahkamah dia dah siap dah pecahkan. Untuk isteri pertama apa dia? Tak masuk orang weekend tak. Kan. Tak rasa macam lah. Dia mahkamah dia tak tengok pekerjaan isteri, dia tak tengok. Dia tak tengok walaupun isteri tu bekerja, walaupun isteri mungkin gaji isteri tu mungkin 20,000 sebulan ke, mahkamah dia tak tengok. Dia mahkamah tengok pendapatan suami. Nak ilah tu ya tadilah. Macam tadilah, mana perempuan tu nak juga, mahkamah boleh izinkan perkahwinan itu. Tetapi mahkamah untuk keputusan mahkamah dia tak akan detailkan. Untuk isteri pertama berapa sebulan, isteri kedua berapa sebulan, untuk anak-anak berapa sebulan, rumah ni siapa dapat, rumah yang kedua siapa dapat. Okey. Mahkamah dia tak akan detailkan. Cuma mahkamah kata dekat ini mahkamah memberi izin saja untuk pasangan ni berpoligami. Tapi kalau pendapatan dia 30,000 sebulan, memang ada pendetailannya oleh mahkamah. Sebab tidak akan berperang dia. Ya, suami dia, yalah, suami gaji banyak, duit banyak. Ya, jadi isteri nak tahulah berapa. Kalau lah pendapatan itu suami itu contoh 30,000 sebulan. Mana untuk isteri pertama, contohnya isteri pertama dia nak, aku nak 5,000. Memang ada lah dekat putusan mahkamah tu dia dapat 5,000 sebulan pendapatan dia. Untuk nafkah dia sebulan. Kalau ada anak, contohnya berapa orang anak? 3 orang anak. Untuk 3 orang anak contohnya berapa ribu? Untuk 3,000 atau 4,000 sebulan tu anak. Untuk isteri yang kedua pula berapa ribu sebulan? Contohnya 3,000 sebulan. Isteri pertama tadi 5,000. Isteri kedua dia dapat 3,000. Bakal isteri kedua. Belum kahwin lagi. Hanya bakal. Mana bakal akan mendapat 3,000 sebulan. Sebab belum kahwin lagi satu. Satu lagi belum ada anak. Kalau isteri pertama dia dah kahwin, dah ada anak, dia dah ada pengalaman dia macam-macam lah lagi. Itu keadilan pada pandangan, daripada sudut pandangan hakim lah. Kalau kita si keadilan biasanya kalau isteri pertama 5,000, isteri kedua tentu 5,000 kan. 5,000 kan. Kalau sepatutnya begitulah. Kalau kirakan adil lah kalau sudut pandangan kita. Tapi kalau dari sudut pandangan mahkamah lain, keadaan daripada sudut dia tengok situ. Baik. Kemudian yang 2.2. Poligami juga untuk menjaga perempuan daripada kerakusan nafsu lelaki. Kerakusan nafsu lelaki tanpa adanya akad yang akan menjamin penjagaan anak-anak. Tak? Hubungan ini hanya berlaku dengan berzina dan sebagai perempuan simpanan. Macam tadi kan. Jadi perempuan simpanan lah. Sebab kalau tak ada perkahwinan. Kalau dia nak, dia datang. Kalau dia tak nak, dia pergi. Dia boleh dibuang itu saja tanpa mendapat sebarang hak. Anak-anak juga tidak mendapat hak sebagai nasab dan kasih sayang seorang bapa. Tak dapat apa-apalah. Sebab tak ada ikatan perkahwinan. Tidak didaftarkan. Jadi kalau dia ada perkahwinan, ada poligami, mana untuk isteri pertama, isteri kedua, mana ada ikatan perkahwinan, poligami, maknanya isteri kedua tu dapatlah, layaklah. Mana apa yang dia nak, dia dapatlah sebab dia isteri. Kalau hanya sebagai perempuan simpanan, apa yang dia dapat? Dapat, macam tu je lah. Mungkin dia dapat keseronokan je lah dengan isteri yang kedua tu. Baik, kemudian menjadi isteri yang kedua yang terpelihara, hak dan kemuliaannya 1,000 kali lebih baik daripada terus membujang. Nampak? Menjadi isteri kedua lebih baik, terpelihara hak dan dapat juga kemuliaan. Dia kata, musannaf kata 1,000 kali lebih baik daripada terus membujang. Nampak? Tapi banyak di kalangan perempuan ni suka membujang. Dia lebih suka membujang daripada berkahwin.
Dia lebih suka bujang daripada jadi isteri kedua, isteri ketiga. Dia lebih suka bujang macam tu. Tak kahwin pun tak apa. Kan? Yang penting aku tidak dimadukan. Kan? Banyak macam tu. Atau hidup hanya sebagai perempuan simpanan ataupun kekasih. Nampak? Jadi keadaan ni akhirnya tuan-tuan hanya akan menjerumuskan perempuan tersebut dalam keperitan dan juga kesengsaraan kalau tak ada perkahwinan. Jadi kalau dia nak, lelaki tu kalau dia nak dia akan tidur perempuan tu, kalau tak nak dia buang. Kalau dia nak bagi duit dia bagi duit, tak nak bagi duit jadi perempuan tu tak boleh tuntut apa-apa lah, sebab dia bukan isteri. Macam tu. Baik, dia suruh matlamat Islam. Jadi matlamat Islam tuan-tuan mengharuskan poligami, bertujuan menghindarkan lelaki daripada berzina dan melindungi perempuan daripada menjadi korban daripada kerakusan hawa nafsu yang mengakibatkan kesusahan dan juga kesengsaraan. Nampak? Ayat tu. Dia juga bertujuan melindungi masyarakat daripada penyelewengan, kerosakan dan juga kecelaruan akhlak. Mana kalau tak kahwin juga akan menyebabkan berlakunya kata perzinaan dengan perempuan simpanan tadi. Lepas tu orang kata menginaya pun ada jugalah. Jadi kemungkinan duit pula akan habis dengan perempuan simpanan. Jadi lelaki tu pun kedah mudarat juga. Kemudian mudarat pula isteri yang pertama pula. Jadi duitnya dah habis kepada perempuan simpanan. Perempuan simpanan tu dia dah kikis habis. Kikis habis duit dia. Lepas tu perempuan simpanan tu kalau tak nak dia cabut lagi. Jadi kan susah. Siapa yang susah? Lelaki kedua kan? Lelaki tadi susah. Macam tu. Ya sama ada lelaki itu yang lelaki itu yang akan dipermainkan ataupun perempuan simpanan itu akan dipermainkan. Yang ada dua tu. Sama ada lelaki itu akan dipermainkan oleh perempuan simpanan ataupun perempuan simpanan itu dipermainkan oleh lelaki tadi. Jadi kalau ada perkahwinan kan tak terjadi macam tu. Baik. Kemudian masyarakat pun boleh runtuh. Nampak? Masyarakat pun boleh rosak. Kalau seandainya benda tu berluasa. Itu sebabnya Islam membolehkan berpoligami. Berkahwin seorang lagi kan, si pertama ataupun si kedua dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Sampai situ tuan-tuan perbincangan kita malam ni. Insya-Allah akan datang kita masuk alasan berpoligami. Wallahu a'lam bisawab. Saya buka soalan, kalau ada soalan sebelum saya tutup. Ada? Ya, ya tuan. Gambarkan suami ni dah kahwin, dia kahwin dengan dia perempuan ni lah. Apa hubungan dia dengan mak perempuan ni? Dia dalam batal atau tak batal lagi? Macam mana? Ulang balik. Perempuan. Dia dah kahwin. Puan dah kahwin? Dah kahwin dah. Lepas tu suami meninggal. Motor lagi. Jumpa jodoh dah berkahwin. Perempuan ni yang meninggal suami tadi tu lah. Okey. Dengan suami yang meninggal. Dia ada mak mentua. Mak mentua. Pak mentua ke mak mentua? Mak mentua ada lagi. Okey. Apa ni datang dua perempuan dan lelaki ni nak jadikan dia isteri. Kan? Nak berkahwin. Hubungan dia mak mentua perempuan itu macam mana? Watak dulu atau watak dulu? Hubungan siapa? Hubungan suami perempuan dia. Suami perempuan? Mak mentua yang suami yang meninggal. Lelaki yang kedua ke? Ya. Lelaki kedua dengan mak mentua yang yang suami dia dah meninggal. Apa hubungan yang apa ni kita mana bukan mahram bukan mahram lah ni. Bukan mahram lah. Padahal dia mak mentua perempuan ni. Yalah, mak mentua bukan mahram dia lah. Mana kalau apa batal lah hudud dia. Sebab dia lelaki tu hanya berkahwin dengan perempuan itu.
lelaki tu hanya berkahwin dengan perempuan, bukan berkahwin dengan kata dia lelaki itu yang lelaki pertama pun dah meninggal kan. Mana sekarang ni mak mentua kepada perempuan ni kan. Macam mana ya? Okay, sekarang ni ni perempuan. Perempuan ni lelaki pertama. Lelaki pertama ni dia ada mak mentua dia. Meninggal lelaki pertama. Kemudian perempuan ni kahwin dengan lelaki kedua. Tapi hubungan lelaki kedua ni dengan ni? Hubungan lelaki kedua ni yang bakal dengan mak mentua ni? Mentua perempuan tadi tu. Bukan muhrim lah. Bukan muhrim dia lah. Mak mentua perempuan tadi tu? Yalah, walaupun mak mentua ni rezeki perempuan ni je. Rezeki perempuan ni je. Lelaki ni bukan mak mentua dia. Tak ada ke mana? Tak ada ke mana? Lelaki ni hanya berhubungan dengan perempuan ni. Dia tak ada hubungan dengan lelaki tu pertama tu. Mana kalau batal lah wuduk dia. Kalau salam. Salam. Salam berlapik lah. Salam tak haram, tapi salam berlapik lah. Kalau tak berlapik tu yang jadi haram tu. Kan? Ya. Gitu. Lagi mak mentua pula muda pula kan. Jadi isu pula ni. Ada kadang mak mentua muda kan. Umur dah 50 tapi macam umur 30 tu. Dari kat situ. Okey, ada salah lagi? Habis ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa alam mutaqabbala. Wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an fatayya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta al-fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum.